Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhsin bin Isyamuddin dari J62. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai RPT saya, iaitu Refleksi Pertengahan Praktikum, yang telah saya berjaya buat dan kini saya akan membentangkan dalam slide PowerPoint saya lah. Alright, tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Okey, yang pertama, nama saya yang telah disebutkan tadi Muhammad Muhsin bin Isyamuddin. Program ambilan PSMP ambilan Jun 2018, maksudnya sekarang saya tengah praktikum fasa 1. Saya mengajar subjek major Bahasa Melayu dan minor saya telah diberikan oleh kepercayaan oleh pihak sekolah untuk mengajar pengurusan kehidupan. Pensyarah pembimbing saya yang dihormati Dr. Mustaq Taib dan sekolah praktikum saya ialah Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif 1 yang bertempat di Jalan Maluri berhadapan Balai Polis IPD Serasa. Alright. Saya akan teruskan tanpa melengahkan masa. Okey, yang pertama, pengetahuan sedia ada di IPG yang diaplikasi di sekolah. Yang pertama, seperti yang semua tahu, saya dah mempelajari beberapa subjek EDU daripada saya masuk degree sehingga saya SEM lepas lah, saya beberapa subjek EDU. Jadi, apa yang pengetahuan yang telah saya dapat, saya telah berjaya aplikasi di sekolah. Saya akan tunjukkan contoh-contoh pengetahuan yang telah saya aplikasi. Yang pertama ialah model assertive canter. Dalam model ni, guru saya sebagai guru akan menerangkan kehendak dan peraturan yang saya kuatkuasakan kepada murid saya, yang saya implementkan kepada murid saya sama, dan saya akan menekankan kepentingan disiplin dalam bilik darjah kepada murid-murid saya. Sebab menurut model assertive canter ni, murid perlu jelas mengenai peraturan yang guru akan implementkan di dalam kelas. Jadi pada hari pertama persekolahan, pada hari pertama saya masuk kelas, saya dah terangkan. Saya sebagai guru, okey, cikgu tak suka kalau awak keluar kelas waktu cikgu mengajar. Cikgu tak suka kalau awak tiba-tiba bangun dan kacau kawan yang lain. Jadi saya bagi tahu murid-murid ni mengenai peraturan-peraturan yang saya kuatkuasakan, yang saya implementkan pada mereka pada hari pertama sekolahan, pada hari pertama kelas. Yang kedua ialah teori Hoka-Hoki. Saya menggunakan teori Hoka-Hoki sebab teori Hoka-Hoki ni adalah mengenai otak kanan dan otak kiri. Oleh itu saya buat banyak aktiviti hands-on pada murid-murid saya. Contohnya melengkapkan piramid makanan, bermain permainan radio rosak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila murid aktif otak kanan dan otak kiri dia, sebab otak kanan memang aktif, otak kiri waktu dia main-main permainan macam ni, melakukan aktiviti hands-on, dia lebih mengingati sesuatu yang dipelajari. Jadi saya ambil inisiatif untuk mengaplikasikan teori Hoka-Hoki. Okey, yang ketiga saya mengaplikasikan teori behaviorism yang telah saya belajar waktu mata pelajaran EDUP perkembangan kanak-kanak. Okey, menurut teori behaviorism ni, kanak-kanak akan diberikan, murid-murid atau kanak-kanak lah, akan diberikan penugahan positif. Contoh, kalau dia boleh jawab soalan, saya akan berikan tepukan. Saya akan bagi pujian. Lepas tu saya berikan ganjaran seperti gula-gula. Dengan penugahan positif seperti ini, memang tidak dinafikan murid lebih bersemangat untuk menjawab soalan, untuk turut serta dalam aktiviti yang saya jalankan. Okey, dan yang terakhir saya pengetahuan sedia ada yang diaplikasi. Saya aplikasikan teori Albert Bandura. Albert Bandura bahagian permodelan. Maksudnya saya menganggap dan saya tahu benda ini benar-benar berlaku. Apa yang murid tengok saya buat, murid akan ikut. Jadi boleh tengok sini guru menjadi model pada belajar. Jadi cara guru berpakaian, cara guru bertutur sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada murid dan murid akan ikut. Contoh, kalau bagi contoh lah, kalau saya sendiri tak masukkan pakaian saya dalam seluar, tak takin baju, adakah murid akan takin? Tidak. Jadi saya pun perlu menjaga penampilan saya, menjaga tutur kata saya bersama, bukan sahaja dengan murid-murid, malah dengan rakan-rakan saya. Sebab bila murid mendengar, dia akan ikut. Jadi seperti yang saya telah pelajari di IPG, murid akan mengambil contoh, akan meniru gaya guru, akan meniru guru sebab guru ni model kepada murid. Oleh itu saya sentiasa perlu menjaga saya punya tutur kata, saya punya cara saya berpakaian dan sebagainya. Okey, seterusnya. Pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperoleh, terdapat banyak sebenarnya, tapi hanya beberapa yang saya tulis ni, ada 6 yang saya kongsikan di sini. Yang pertama ialah pengetahuan tentang senario sebenar dalam bilik darjah. Betul, tak dinafikan
sebelum ni saya dah dengar macam-macam perkongsian daripada senior-senior, daripada guru-guru, daripada pensyarah-pensyarah. Tapi saya sendiri tidak pernah berada dalam senario bilik darjah sehingga saya dah masuk praktikum dan kelas bersemuka, iaitu pada minggu 3 dan dah mula kelas bersemuka. Waktu tu baru saya tahu yang senario sebenar. Saya dapat merasakan senario sebenar bilik darjah. Sebelum ni kita boleh dengar, kata murid kelas senior saya kan, murid keluar kelas. Tapi kita tak merasai benda tu betul-betul. Tapi bila saya dah masuk kelas, saya tahu, saya dah dapat lihat. Walaupun murid tu dalam kategori yang sama, contoh kategori autism, tapi kategori yang sama dan tahap kemungkinan yang sama, tahap kemungkinan rendah. Tapi tingkah laku dia tak berbeza. Kita tak boleh judge, kita tak boleh katakan semua murid autism yang berkemungkinan rendah adalah sama. Tidak. Jadi bila saya masuk kelas, baru saya sedar benda tu. Yang kedua, kemahiran mengawal disiplin dalam bilik darjah. Macam bilik darjah, macam teori-teori tadi saya gunakan bila model assertive center tu, bila saya dah terangkan kepada murid, murid sedikit sebanyak akan mengikut sebab dia tahu apa yang saya suka dan apa yang saya tak suka. Tapi murid pun biasalah dia akan limit test. Ada dalam teori lain, limit test, dia akan test guru. Tapi tak ada masalah benda tu, kita kena tackle murid tu bagi dia suka kita. Yang ketiga, apa yang saya tahu, saya perlu mengasingkan latihan bagi murid berbeza kefungsian. Walaupun benda ni tak nampak jelas sangat pada awalnya, tapi memang benda ni betul-betul berlaku dan saya perlu bezakan kefungsian antara murid-murid. Okey, yang seterusnya dapat mengetahui pelbagai kaedah untuk mengawal kelas sebab pelbagai kaedah ni antaranya sebab saya tanya guru-guru sedia ada di sekolah tu, guru-guru pengalaman kat sekolah tu kan. Jadi saya tahu apa yang murid ni suka dan apa yang murid ni tak suka dan benda-benda macam inilah saya dapat adakan pelbagai kaedah untuk mengawal kelas. Yang kelima, saya mengajar subjek yang tidak dipelajari di IPG. Sebenarnya ada kelebihan dia bila saya mengajar subjek yang saya tak belajar kat IPG. Contohnya macam pengurusan kehidupan tu, saya tak pernah tahu apa di SKP dia, saya tak pernah baca, tapi saya diberi kepercayaan oleh pihak sekolah untuk mengajar subjek pengurusan kehidupan. Jadi tak ada masalah. Bila saya belajar benda-benda baru, saya lebih melakukan research, jadi saya boleh keluarkan dengan pelbagai BBM yang lebih menarik. Contoh piramid makanan dan sebagainya tu lah macam saya kata tadi kan. Jadi benda tu tak memberi kesan sebenarnya, tak memberi kesan negatif sebenarnya. Sebenarnya dia lebih kepada kesan positif. Yang terakhir, saya berjaya memperbanyakkan unsur menakul dan kebat semasa proses PDPC. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita sering dengar tentang unsur kebat-kebat tapi kita tak pernah pun aplikasi. Bila saya pergi ke sekolah, saya berjaya bila tambah lagi untuk murid menengah atas, pembayaran contoh dalam kebat kita boleh kata menghubung kait. Jadi bila saya menghubung kait kan pengetahuan sedia ada murid dengan apa yang saya pelajari, itu dah kira sebagai unsur kebat untuk murid-murid menengah atas. Jadi 6 ni sedikit sebanyak saya punya pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh walaupun sebenarnya banyak lagi. Seterusnya, okey, kita boleh tengok saya kongsikan beberapa inovasi yang telah saya hasilkan sepanjang 6 minggu di sekolah. Yang pertama, saya membina carta perkataan diagraf. Carta ni saya gunakan untuk subjek Bahasa Melayu saya mengajar Bahasa Melayu untuk tahun 6. Dan bila kebaikan kenapa saya gunakan carta ni ialah sebab bila saya gunakan carta ni, murid lebih mudah untuk melihat perbezaan perkataan diagraf dan perkataan biasa yang lain. Tak apa, kita akan tengok jadi table dia saya akan tunjukkan. Okey, manual penggunaan dia. Carta perkataan diagraf ni saya gunakan semasa aktiviti HDT iaitu hibur, dengar dan tulis. Okay, cara penggunaan dia, murid akan mendengar lagu dan melihat video lirik daripada YouTube. Kemudian sambil mendengar lagu dan melihat video lagu dari YouTube, murid perlu mengimla. Mengimla ni ialah apabila murid dengar, murid perlu menulis. Kemahiran mendengar sambil menulis beberapa perkataan ke dalam carta yang mana jumlahnya adalah mengikut tahap kefungsian masing-masing. Contohnya murid yang tinggi saya letakkan sebagai listkan 10 perkataan untuk cikgu, senaraikan 10 perkataan untuk cikgu. Murid berkefungsian sederhana, saya kata awak 7 perkataan macam tu. Seterusnya, perkataan yang diimlak dalam carta diasingkan mengikut jenis iaitu sama ada perkataan diagraf atau perkataan biasa. Kita akan tengok lampiran ni, saya akan tunjukkan table yang saya buat tu. Jadi kita tengok ya.
Okey, macam ni contoh dia, table ni. Waktu HDT tu, murid perlu tulis tajuk lagu dan bila dah ada table ni, setiap murid akan dapat dan bila dia dengar lagu tu, okey dia tahu ni perkataan diagraf, dia akan listkan dekat perkataan diagraf. Bila perkataan biasa, dia akan listkan perkataan biasa. Contoh kalau saya minta 10 perkataan, jadi dia boleh letak perkataan biasa dan perkataan diagraf. Perkataan diagraf dia tulis dekat bahagian perkataan diagraf dan perkataan biasa dekat bahagian perkataan biasa. Okey, seterusnya inovasi yang seterusnya, permainan target dan answer untuk menarik minat murid untuk menjawab soalan berkaitan subjek pengurusan kehidupan atau apa-apa subjek lain. Sebab saya gunakan untuk subjek pengurusan kehidupan. Saya mengajar tahun 4 dan sebenarnya untuk subjek-subjek lain juga boleh digunakan. Okey. Menu penggunaan ni, guru menunjukkan bola dan sampul sasaran kepada murid. Di dalam sampul sasaran terdapat soalan berkaitan subjek yang dipelajari. Apabila murid melontarkan bola dan terkena pada sasaran, murid diminta untuk mengambil soalan dalam sampul. Okey, permainan ni sebenarnya dia boleh gunakan dalam semua subjek yang saya kata tadi. Contohnya di dalam semua subjek dan tak kira waktu langkah ke berapa pun, sebab kalau kita nak buat quiz waktu langkah ketiga boleh buat, untuk kelas 2 jam kan. Untuk kelas 2 masa 1 jam. Contoh untuk penutup pun kita boleh gunakan sebab kita nak rangkumkan semua, nak tengok murid tu faham ataupun tidak sebenarnya apa yang kita ajar. Dan kalau waktu langkah 2 kita boleh gunakan semasa stesen soalan. Jadi kita akan tengok gambar dia. Ini contoh dia ada sampul, dalam sampul tu ada soalan dan bola getah. Sebenarnya dia tak rigid kan pada mana-mana penggunaan bola ke, penggunaan sampul ke. Asalkan idea tu sama, iaitu untuk menggalakkan murid menjawab soalan dengan aktiviti, sebab kita tarik dia untuk bermain untuk dia menjawab soalan. Kita boleh tengok gambar-gambar ni. Itu bola tu ada tip semua, dia tak kisah, dia asalkan murid tu semangat, lebih bersemangat. Seterusnya yang terakhir, bahagian yang terakhir saya akan kongsikan reaksi dan komen terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Ada 4 je saya kongsikan yang setakat ni, setakat 6 minggu. Ada banyak sebenarnya tapi saya akan kongsikan 4. Yang pertama, penggunaan video/audio dapat menarik minat dan merangsang minda murid-murid. Sebab telah dibuktikan walaupun dengan kajian-kajian lama, dengan saya sendiri pun apabila saya mengajar, saya menggunakan video dan audio semasa set induksi, murid lebih tertarik untuk belajar dan turut serta dalam aktiviti yang dibuat. Yang kedua, saya akan meminta nasihat dalam pelbagai aspek daripada guru-guru pengalaman yang berada di sekolah adalah amat berkesan. Okay, nampak? Minta nasihat adalah amat berkesan. Sebab apa? Sebab guru-guru ni dah kenal murid tu lama. Jadi bila saya minta nasihat ke dia sedikit sebanyak dia akan kongsikan. Dia tahu cara untuk tackle murid-murid tu. Sebagai contoh, okay, murid ni kalau dia suka mewarna. Jadi apabila mengajar kemahiran menulis, saya akan menyuruh dia menulis menggunakan pensel warna sebagai contoh. Dan murid ni kalau kelas bosan dia suka, kalau cikgu tak layan dia suka keluar kelas. Jadi saya ambil inisiatif untuk sentiasa berkomunikasi dengan murid tu supaya dia tak bosan. Yang ketiga, saya menghasilkan BBM yang mampu menarik minat murid akan memberikan kesan positif. Macam yang saya kata, bila saya buat BBM yang menarik, macam contoh saya bagi pasal piramid makanan tu, sehingga minggu selepas 3 kelas, 4 kelas, maksudnya selepas seminggu murid masih lagi mengingat mengenai piramid makanan tu, sebab BBM yang maksudnya BBM saya hasilkan tu berkesan untuk murid-murid tu sebab dia mudah ingat secara visual kan. Dan yang terakhir, saya mengadakan komunikasi 2 hala dengan murid amat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita berkomunikasi 2 hala dengan murid, kita dapat faham, kita dapat tahu apa yang murid tu faham dan apa yang murid tak faham, atau apa yang dia tak jelas, atau apa yang dia jelas, apa yang dia minat dan apa yang dia tak minat. Sebab tu guru perlu sentiasa berkomunikasi dengan murid. Jadi setakat 6 minggu saya berada di sekolah tu, ini dah reaksi dan sedikit banyak reaksi dan komen yang saya telah kongsikan. Okey, ni kejap lagi saya akan letakkan pautan video YouTube saya untuk tontonan Dr. Maskarah atau masalah-masalah lain. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Ada apa-apa yang tu, insyaAllah saya akan teruskan lagi 6 minggu di sekolah tu. Saya akan teruskan menghasilkan apa-apa inovasi, apa-apa saya akan kumpulkan sebanyak pengalaman yang mungkin untuk saya bersedia untuk praktikum fasa 2 akan datang, insyaAllah.
Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.